Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah nikmat rezeki daripada Allah dapat kita bertemu pada hari ini secara maya dalam Yadi Maya, insya-Allah, untuk sama-sama lagi kita meningkatkan kualiti diri, kita meningkatkan nilai kemasyarakatan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, alhamdulillah pada hari ini anda bersama saya Ustaz Muhammad Azki Hafizi bin Ibrahim untuk sama-sama kita meningkatkan potensi diri kita dalam mengurus potensi diri. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Adakah semua sihat ke sihat? Dalam keadaan sekarang ni kita menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu ujian pandemik COVID yang telah melanda kita, yang mungkin keadaan sekarang ini untuk menguji sebahagian daripada kita untuk melihat nilai akhlak, attitude, mindsetting kita dalam kehidupan kita berhadapan dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah kita yang dididik dengan didikan rabbaniyah, dengan didikan ruhiyah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berhadapan dengan pandemik ini bukan kita menuding jari, tetapi kita mencari sesuatu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa khabar tuan-tuan yang baru bersama-sama kami pada hari ini? Tuan-tuan dan puan-puan boleh komen di ruangan bawah, insya-Allah. Okey, daripada mana tuan-tuan dan puan-puan sekarang? Daripada negeri mana? Tuan-tuan dan puan-puan mungkin sedang buat apa? Okay, mungkin sedang bekerja ataupun waktu ini sudah pun berehat ataupun waktu ini sedang bercuti. Kita bersama kami insya-Allah pada hari ini bersama saya secara khususnya Ustaz Muhammad Azki Hafizi bin Ibrahim untuk kita bertandang dalam majlis ilmu pada hari ini secara online dan secara maya. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tajuk kita ialah kita nak berbincang tentang pengurusan potensi diri. Potensi diri yang kita nak bincangkan pada hari ini, sebenarnya masing-masing Allah berikan kekuatan, kemuliaan dan potensi diri. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita manusia ni al-insan dalam keadaan sebaik-baik manusia, penciptaan. Dalam sebaik-baik penciptaan itu mestilah ada kekuatan yang Allah berikan, dan kekuatan ini disebutkan sebagai potensi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi potensi yang kita ada ni tuan-tuan dan puan-puan, kita satu tajuk yang agak luas untuk kita huraikan, kita bincangkan. Tetapi apa yang saya nak bawa dalam potensi diri pada hari ini ialah dua perkara yang menjadi sesuatu yang kita miliki selaku manusia. Pertama disebut sebagai nilai ataupun disebut sebagai values dalam bahasa Inggeris. Nilai atau values. Yang kedua disebut sebagai strength ataupun kekuatan. Masing-masing kita ada kekuatan ataupun ada kemahiran masing-masing yang kadang-kadang kita tak sedar kita ada kekuatan tersebut. Okay? Dan kita juga ada nilai-nilai diri yang Allah berikan kepada kita. Namun tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang dia melihat tentang potensi diri itu hanya pada kekuatan. Ramai orang tidak lihat kepada nilai. Sebab tu saat ini saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan, kalau minta tuan-tuan boleh komen di bawah nilai vs kekuatan. Komen di bawah tuan-tuan dan puan-puan nilai vs kekuatan. Atau dalam bahasa Inggerisnya values vs strength. Okay, bantu saya untuk kita bincang potensi hari ini. Kita akan lihat tentang nilai dan juga kekuatan yang kita ada. Tuan-tuan dan puan-puan, di antara nilai dan juga kekuatan ada dua benda yang berbeza, tuan-tuan dan puan-puan. Ada dua yang berbeza. Nampak sama tapi ada berbeza. Apa yang kita nak definisikan ataupun nak memudahkan kita untuk memahami maksud nilai. Nilai tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah tabiat hidup ataupun dia merupakan budaya hidup kita, ataupun bahasa yang agak rare sikit ialah dia adalah darah daging kita, nilai. Sebab tu nilai ialah sesuatu yang menjadi habit ataupun tabiat, habit kita sehari-harian. Kalau kita suka tidur lepas subuh, dia itulah nilai kita yang suka bertangguh-tangguh
kan, kerja sampai masuk kerja lewat. Sebab nilai kita bertangguh. Ada orang nilai dia sangat mementingkan family, disebut sebagai family oriented. Ada setengah orang bila dia bekerja, dia sangat menitik beratkan tentang result oriented, ataupun dia mementingkan tentang outcome, ataupun dia mementingkan tentang natijah, keputusan terhadap sesuatu pekerjaan dia buat. Tuan-tuan lihat, ada setengah orang buat kerja, dia buat kerja, dia simpan. Bos tanya, siap dah lagi? Siap lama dah bos. Siap lama. Kalau dah siap, kenapa tak show the result, tak tunjukkan result, tak tunjukkan dia punya hasil daripada kerja dia. Sebab dia bukan result oriented. Ada setengah orang dia bijak, dia pandai, tapi tidak berintegriti. Dia mengaji pandai, dia mengaji cerdik, masuk universiti, dia pakar dalam bidang teknologi dan sebagainya, tetapi dia tidak ada integriti. So nilai ialah sesuatu yang menjadi budaya hidup kita. Ini adalah potensi yang kita kena tahu. Potensi selalu orang akan bercakap tentang kekuatan. Dia pandai bercakap, dia pandai mengurus. Itu semua adalah kekuatan yang akan saya bincangkan sebentar lagi. Okay? So nilai, tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang balik, nilai ialah tabiat ataupun habit hidup kita, ataupun budaya hidup kita, ataupun darah daging kita. Itulah kita yang sebenar. How you do anything is how you do everything. Okay? How you do anything is how you do everything. Apa dalam kita buat sesuatu perkara, kita akan buat dalam semua perkara. Saya ulang balik supaya tuan-tuan dapat mencatat ataupun dapat tulis di ruangan komen. How you do anything is how you do everything. Apa yang kita buat dalam sesuatu kehidupan kita, kita akan buat dalam semua keadaan. Itulah disebut sebagai nilai, habit kita. Kita tak boleh tipu orang, kita nak hipokrit, kita nak berlakon, cannot. Tak boleh, sebab kita mungkin boleh berlakon dalam masa tertentu, tetapi habit dan sikap kita akan terkeluar. Kalau sikap kita suka baran, suka marah, kan, dia satu hari macam mana keadaan kita akan terkeluar daripada mulut kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi nilai, tuan-tuan dan puan-puan, ialah suatu benda yang dia sangat sangat mencabar untuk kita develop diri kita. Berbanding yang kedua, apa dia? Kekuatan. Kekuatan, bagi saya kekuatan ni adalah sesuatu yang boleh dipelajari, melalui kursus, melalui bengkel, melalui seminar, melalui pertukaran staf, pertukaran pelajar dan sebagainya. Dia boleh dipelajari, dia mudah. Contoh tuan-tuan, saya tak pandai komputer, saya boleh belajar komputer dalam masa yang sekejap saja. Saya tak pandai design, saya tak pandai multimedia, kita mengajar sekejap je. Saya tak pandai buat broadcasting, OBS, ataupun kita nak buat StreamYard, kan, just kita belajar, kita akan pandai. Tuan, jadi itulah kekuatan. Saya tak pandai bercakap, kita pergilah kursus public speaking, bercakap, insya-Allah boleh bercakap. Di dalam hidup kita, nilai-nilai inilah yang kita nak beza di antara nilai dan strength. Nilai, strength, nilai. Jadi ramai orang tuan-tuan hari ini, dia ada kekuatan tapi dia tak ada nilai. Inilah potensi yang kita nak tahu. Sebab sesuatu potensi itu akan lebih berharga jikanya potensi itu ada nilai yang tersendiri. Saya ulang balik tuan-tuan, potensi itu akan menjadi sangat bermakna jika sekiranya potensi itu ada nilainya yang tersendiri. Nilai, kan, kekuatan ni tuan-tuan, saya buat contoh lah. Kalau kita kata kita ada pemain bola sepak, kita adalah pasukan bola sepak. Pasukan bola sepak ni mungkin kita ada player, mungkin player import yang dia ni memang cekap, memang hebat, memang kalau dia gelecek tu tak ada siapa yang boleh untuk ambil dia punya bola sampai depan gol. Bukan takat pandai gelecek, tapi kalau dia skor gol, dia akan skor tepat ke dalam ruangan palang gol tersebut. Tapi itu kekuatan, tuan. Itu kekuatan. Maksudnya dia ada kekuatan menggelecek, dia ada kemahiran skor gol, dia ada kemahiran untuk tendangan dengan tepat dan sebagainya. Itulah kekuatan. Tetapi kalaulah player tersebut dia pandai, dia bijak, tetapi dia ada nilai yang tak bagus. Contohnya dia tak berdisiplin, dia tak nak dengar cakap coach, dia itu bawa kepala dia sendiri. Nilai itulah menyebabkan kadang-kadang hebat macam mana pun kita ada kekuatan, pandai gelecek, boleh skor gol, kalau tak datang training, datang lambat, tak ikut peraturan persatuan bola sepak, maka tuan-tuan dan puan, tim itu akan buang dia, akan tamatkan kontrak dia. Sebab apa? Sebab dia ada kekuatan tetapi tidak ada nilai.
Kekuatan dia ada kekuatan menggelecek, tapi datang training lambat. Kadang-kadang tak datang langsung. Dia pandai skor gol tetapi dia malas untuk melakukan latihan. Inilah tuan-tuan kena faham tentang potensi yang kita ada, iaitu nilai. Nilai adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan sebab nilai itulah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dengan sebab nilai itulah kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Contoh saya bagi nilai, seorang yang committed, walaupun dia bagaimana keadaan sibuk sekalipun, dia adalah seorang yang sangat-sangat committed dengan pekerjaan, dengan sesuatu yang dia buat. Committed, itu nilai. Walaupun dia biasa tuan-tuan, dia tak pandai, tapi dengan sebab committed itu pandai akan datang. Dengan sebab committed itu kemahiran akan ada. Sebab komit, dia pergi kursus, dia ikut kursus dengan committed. Kalau orang tak ada nilai, kan, dia tak ada nilai, dia pergi kursus, dia hilang. Sebab apa dia hilang? Sebab di pejabat pun hilang, di rumah pun hilang. What you do anything is what you do everything. Apa yang kita buat dalam kehidupan kita itulah yang akan menentukan dalam semua kehidupan kita. So tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kita faham tentang potensi yang kita ada ni besar yang Allah berikan pada kita. Sebab itu Rasulullah SAW diutuskan untuk membetulkan nilai-nilai manusia disebut sebagai akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi. Sesungguhnya aku diutuskan untuk membetulkan, untuk menyempurnakan, untuk bagi komplit akhlak. Dan akhlak itulah merupakan nilai. Akhlak itulah merupakan nilai. Dan kalau saya katakan potensi yang besar itu ialah akhlak manusia. Akhlak kita dengan Allah, akhlak dengan ibu bapa, akhlak dengan guru, akhlak dengan rakan-rakan sekerja, akhlak dengan sanak saudara, akhlak dengan binatang, akhlak dengan makhluk lain. Dengan sebab nilai akhlak ini, Allah mengangkat darjat kita. Ini potensi yang sangat besar. Bila kita ada sifat fokus dalam bekerja, kita akan dapat pekerjaan tu. Kalau tak fokus, itu nak buat. Sebab tu kita jadi orang yang pandai memulakan sesuatu, tetapi tidak pandai menghabiskan sesuatu yang dia mulakan. Dia pandai belajar, tetapi dia tidak pandai menamatkan pembelajaran yang dilakukan. Sebab apa? Dia tak fokus dengan belajar. Bila tak fokus dengan belajar, dia rasa susah, dia rasa tak minat, kan? Dia rasa macam tension, stres. Inilah yang saya sebut bahawa dia tidak ada nilai kekuatan dalaman diri. Akhlaknya tidak di-upgrade dalam kehidupannya. Akhirnya dia tidak berjaya. Kenapa? Nilai. So orang yang berjaya adalah orang yang mempunyai nilai dalam hidup. Nilai ni ibarat saya kata tuan-tuan, kita katalah kita letakkan kiri dan kanan kita. Kita letakkan diamond atau kita letakkan permata, di sebelah lagi kita letakkan kaca. Kaca dan permata kalau dibuat bentuk katalah bentuk hexagon, kan, kita buat bentuk hexagon, nampak macam sama, nampak tengok macam seolah-olah, walaupun dia taklah sesolid permata, nampak macam sama. Tetapi nilai kaca dan nilai permata dua benda yang berbeza dan dua benda yang tidak sama. Itu beza dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab permata itu mengalami proses. Dia proses, atau bahasa Arab kita sebut sebagai, dia mengalami proses tarbiyah. Ditarbiyah dengan susah, dengan panas dalam tanah. Ini permata. Dia panas, dia susah, dia ditekan, dia lama sampai dia menukar bentuk menjadi permata. Jadi orang yang nak mendapat permata, mestilah orang itu bernilai. Dan orang bernilai ini dia bersabar, dia kena tempoh masa dia ditarbiyah, dia ada ujian, dia ada cabaran. Itulah sebenarnya nilai potensi yang kita ada. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia. Allah buat bermacam-macam cabaran, ujian, untuk Allah melihat sesiapa di kalangan manusia ni ada nilai dalam hidup mereka. Sama ada nilai keimanan, nilai kehambaan, nilai rakan karib dan sebagainya. Allah buat ujian ni. Allah nak uji nilai kita. Adakah anda bernilai? Kita dibuang di lautan, kita akan menjadi pulau. Kita dibuang di daratan, kita akan menjadi gunung. Jadi kita sentiasa memberi kebaikan kepada orang lain. Sentiasa kita memberi nilai tambah kepada orang lain. Add value kepada orang lain. Why? Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab dia sangat bernilai. Orang bernilai, follower dia sangat ramai. Sebab apa? Orang follow bukan sebab peribadi dia. Orang follow sebab nilai yang telah diberikan kepada orang lain. Itu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Nabi berkata, yadul ulya khairum yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Okay.
Jadi Allah sangat suka kepada hamba-hambanya yang suka melakukan kebaikan pada orang lain. Atau Al-Imam Hasan Banna pernah menyebut an-nafi'an li ghairi, memberi manfaat pada orang lain. Inilah nilai-nilai yang pada hari ini kita lihat orang tidak memandangnya sebagai nilai, sebagai potensi. Orang lebih nampak dengan apa yang nampak dengan mata. Orang jarang menilai dan melihat sesuatu dengan mata hati. Dia melihat dengan mata, oh rumahnya besar, mesti dia orang kaya. Oh keretanya banyak, mesti dia orang kaya. Oh dia tu segak cantik, mestilah bahagia. Okay, kita banyak memberikan jawapan, definisi kepada sesuatu berdasarkan mata kasar kita. Tidak. Jangan dianggap rumah itu buruk, rumah itu rumah yang tidak mendatangkan kebahagiaan. Jangan kita nampak, oh sekolah tu hanya rumah kedai, sekolah tu tidak ada kualiti. So kualiti dan nilai ini bukan berada pada fizikal, bukan ada pada kaca mata kasar manusia, tetapi kualiti nilai itu ada dalam hati dan jiwa kita. Yang kadang-kadang nilai jiwa kita saja yang tahu, kadang-kadang nilai jiwa itu hanya dapat dilihat dengan mata hati kita. Itu yang kita katakan sebagai potensi yang kita bincangkan pada hari ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk, alhamdulillah, silakan masuk tuan-tuan dan puan-puan, anda bersama kami pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, live bersama saya Ustaz Muhammad Azki Hafizi bin Ibrahim. Alhamdulillah. Okey, hari ini minta maaf lah tuan-tuan, saya dan rakan-rakan hari ini mungkin dah lama dah kita tak jumpa, dan mungkin keadaan audio dan visual ni kurang jelas dan sebagainya. Sebab saya menggunakan handphone hari ini tuan-tuan, sebab komputer ada sikit problem. Jadi alhamdulillah lah, walaupun kita berlive atau kita bersiaran ni tuan-tuan dan puan-puan, yang penting ialah kita boleh interaksi. Dan untuk mereka yang baru masuk, tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah membincangkan tentang pengurusan potensi diri. Bila kita tahu tentang potensi kita, how we manage, bagaimana kita mengurus pula. Itu sebut pengurusan. Bagaimana kita mengurus kita punya potensi. So potensi kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak urus potensi yang kita sebutkan tadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena urus dia. Dia tidak akan datang bergolek. Pertama saya nak sebut tuan-tuan boleh komen di bawah, nak menguruskan potensi diri ini mestilah melalui satu proses disebut sebagai proses tarbiyah. Tarbiyah ni dia nama pun tarbiyah. Dia kata dasar dah Rabbun. Maksudnya kita melalui proses yang disebut sebagai proses yang ada kaitan kita dengan ketuhanan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hebat, kita pandai, kita strength, kita ada macam-macam kemahiran, tapi tak hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjadi potensi yang bimbang, menjadi istidraj, menjadi suatu kehinaan kepada kita. Kita kena hubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang nak meletakkan potensi diri dia, benda yang paling asas ialah tidak meninggalkan solat. Serius tuan-tuan, jarang orang bercakap potensi dengan solat. Sebab solat itulah sebenarnya memberikan impak yang sangat besar dalam hidup kita. Nilai keberkatan, nilai kejayaan, nilai akhlak, nilai mulia, nilai sabar, nilai tahan jiwa, besar jiwa berada pada solat. Bukan sekadar solat tuan-tuan dan puan-puan, bahkan kita juga menjaga solat. Nak mengurus potensi yang sedia ada itu, kita menjaga solat. Apa contoh kita menjaga solat? Pertama, contoh menjaga solat ialah kita solat di awal waktu, yang pertama. Yang kedua ialah kita solat secara berjemaah, yang kedua. Yang ketiga, kita solat dalam keadaan kita fokus ataupun kita khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kita solat pada waktu yang khusus, pada tempat yang khusus. Contoh solat di surau, di masjid dan sebagainya. Jadi bila solat itu sebenarnya akan develop potensi diri kita. Di samping kita mencari guru-guru untuk kita belajar, tuan-tuan dan puan-puan, di samping kita cuba untuk melakukan try and adjust, kita try dan kita adjust balik, kita try and adjust dalam hidup kita. Kan kita buat, kita adjust sebab kita silap dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, yang akan mendorong kekuatan dan nilai yang sebenar itu ialah as-salah, sembahyang. Oleh itu jangan tinggal sembahyang bagi mereka yang mahu untuk potensi mereka itu terus berkembang. Tuan-tuan dan puan, kita nak terus berkembang. Sebab tu Nabi Muhammad SAW, apa yang Nabi ajak para sahabat? Kan? Pertama, membetulkan akidah mereka. Jadi yang tuan-tuan yang tengok ni, saya yakin tuan-tuan akidah dah betul. Akidah tak selaru dah akidah.
Dia tak ada akidah-akidah yang salah, yang silap mencari tempat untuk kita berpaut pada akad ikatan kita yang hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni betul dah, tapi nak betulkan yang betul. Tuan-tuan dan puan. Jadi yang kedua, kita nak supaya kita punya potensi dikembangkan selepas akidah. Macam mana Rasulullah ajar ialah bila akidah, lepas akidah maka barulah sahabat-sahabat Nabi diajar dengan nilai-nilai kehidupan, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti solat, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Sebab tu sahabat Nabi kuat. Sebab tu kenapa tentera Islam menang dalam peperangan, sedangkan tentera Islam dalam peperangan tidak pernah lebih ramai daripada tentera musuh. Bila perang ni, Islam tak pernah ramai. Selalu sikit, senjata tak canggih, senjatanya sedikit. Tetapi apa sebab kemenangan Islam? Sebab kemenangan Islam ialah ada pada nilai, value, akhlak para mujahidin. Mereka tidak meninggalkan bacaan Al-Quran, mereka tidak meninggalkan solat malam, mereka tidak meninggalkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak meninggalkan takwa kepada Allah. Jadi nilai itu menyebabkan mereka menang. Tentang perasaan potensi yang kuat yang ada pada umat Islam, yang kita tak buat dan kita terlampau terikut dengan potensi-potensi yang bukanlah sebut barat, tapi yang tidak Islami. Yang barat tu ada juga yang betul, kan? Jadi kita terlampau mengikut yang non Islamik tersebut, menyebabkan kita mengatakan kekuatan kita, potensi kita adalah kekuatan. Tak salah, tapi saya betulkan untuk lebih betul, potensi itu ialah sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri lagi, Allah beri lagi, Allah beri lagi. Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Dan sekiranya kalau kamu bersyukur pada Allah, Allah tambahkan lagi. Jadi syukur ni bukan sekadar alhamdulillah, kan? Syukur pun saya sebut adalah syukur dengan kita menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tambah lagi, Allah tambah lagi. Bukan sekadar solat fardu, solat sunat. Kita bangun awal, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bangun awal buat apa? Kita nak hubungkan kita dengan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan semua orang boleh, tuan-tuan, dia bangun malam kerana Allah. Kita boleh bangun awal lah, bangun awal pagi, bangun malam atau bangun awal. Kita boleh bangun kerana kita nak pergi airport, ataupun kita boleh bangun awal sebab kita nak mungkin sakit perut, nak pergi bilik air, ataupun anak menangis nak tukar pampers, ataupun nak buat susu, ataupun kita bangun awal sebab anak nak pergi sekolah buat sarapan. Kita bangun awal sebab mungkin kita nak siapkan barang. Tetapi ramai orang tak boleh bangun awal sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya nak sujud 2 rakaat tu pun susah. Kita boleh bangun awal dan kita pergi jauh, berjoging-joging, tuan-tuan, habis pusingan, 10 pusingan kan seawal 5 pagi sebab nak sihat. Tetapi tak ramai orang boleh bangun awal nak sujud sebab pada Allah 2 rakaat saja, tuan-tuan. Sama solat sunat fajar ataupun solat subuh atau solat tahajud. Susah, kan? Sebab tu saya katakan potensi dan nilai apabila dihubungkan dengan Allah, yang susah akan menjadi mudah. Inilah proses-proses tarbiyah yang telah pun diajar dan dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini proses saya sebut sebagai pengurusan kita, bagaimana kita nak urus potensi kita. Kalau kita boleh urus ibadat kita, boleh urus masa kita, boleh urus masa kita dengan Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita tak sempat. Sebab tak sempat itu bukan jawapan kepada sibuk. Jawapan kepada sibuk ialah urus masa anda. Urus masa anda, urus diri anda, urus attitude, sikap anda, dan urus mindsetting anda. So tak sempat bukan jawapan kepada sibuk, tetapi jawapan kepada sibuk ialah urus diri dan uruslah masa anda. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya sangat yakin tuan-tuan dan puan-puan kalau kita bijak untuk mengurus diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebab itu guru kita kata apa? Kalau nak rasa masa tu agak panjang, kita mesti jaga semayang di awal waktu. Itulah pengurusan sebenarnya. Pengurusan potensi diri. Kita nak supaya rasa, ya Allah, masa ni ada banyak yang bermanfaat, boleh buat banyak kebaikan, dan kita rasa masa tu panjang, kita belajar semayang awal. Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak rasa duit kita cukup, kita rasa macam kita boleh bantu orang banyak, tuan-tuan. Kita naklah banyakkan sedekah setiap hari. Kan? Kita urus duit kita macam mana. Kalau kita nak rasa kita ni dihormati oleh orang lain, tuan-tuan, kita kena hormat orang lain. Sebab apabila kita hormat orang lain,
orang lain pun akan hormat kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan sebarang perkongsian yang telah saya kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini mendapat manfaat. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang setimpal kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan kita dapat mengamalkan dan kita menyebarluaskan apa yang anda dan saya pelajari kepada orang lain, iaitu tentang bagaimana kita mengurus potensi diri. Kesimpulan saya buat tuan-tuan dan puan-puan, pertama, beza di antara values and strength atau nilai dan kekuatan. Kekuatan ialah benda yang kita boleh belajar tuan-tuan dan puan-puan, tetapi nilai itulah tabiat hidup kita, itulah habit kita, itulah darah daging kita, budaya hidup kita. So kita nak buang, kita nak develop, kita nak bangunkan nilai diri, perlukan proses tarbiyah. Tarbiyah ialah hubungan kita dengan Allah. Tarbiyah ialah kita melakukan sesuatu itu di bawah didikan dan dorongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan, apa yang saya sampaikan pada hari ini mendapat manfaat insya-Allah, dan Allah ganjarkan sebagai amal jariah kita untuk kita sampaikan kepada orang lain nanti insya-Allah tuan. Okey, terima kasih mereka yang memberi salam, terima kasih mereka yang bersama-sama yang komen di bawah yang mungkin tak sempat saya reply dan sebagainya, tapi hakikatnya anda di hati saya insya-Allah. Kita nampak insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan di waktu yang sama dan di hari yang sama bersama saya Ustaz Muhammad Azki Hafizi bin Ibrahim. Jumpa lagi insya-Allah tuan-tuan dan puan. Okay, senyum-senyum selalu, ceria-ceria selalu tingkatkan potensi diri anda, tingkatkan nilai anda, di samping kita juga meningkatkan kemahiran kekuatan kita. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.